الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala titah perintahnya dan meninggalkan segala tegahan dan larangannya. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang-orang yang berjaya, orang-orang yang mendapat rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang berakidah, orang yang sentiasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tempat kita ialah syurga Allah Subhanahu wa taala yang kekal abadi, insya-Allah. Muslimin saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam surah Muhammad, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan mohonlah keampunan bagi dosa-dosa kamu, dan juga mohonlah keampunan untuk saudaramu mukmin dan mukminat. Dalam ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahawa perintah untuk mengetahui tauhid lebih didahulukan daripada perintah istighfar, kerana tauhid adalah berkaitan dengan ilmu usul, ilmu pokok, sedangkan istighfar di antara ilmu furu', yakni ilmu tasawuf. Maka mempelajari ilmu tauhid wajib didahulukan daripada ilmu fiqh, tasawuf dan lain-lain ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa ibadah yang paling utama secara mutlak adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul a'mal imanu billahi wa rasulih. Perbuatan yang paling utama adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, ana a'lamukum billah wa akhsyakum lah. Aku adalah orang yang paling mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala daripada kalian, dan adalah aku orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu tauhid merupakan di antara syarat sah berimannya diterimanya satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti salat, puasa, zakat dan lain-lain. Orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui sifat-sifatnya yang kamalat, yang sempurna, maka ibadahnya dikhotiri tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang mengenal, orang yang meyakini Allah dengan keyakinan yang salah, seperti meyakini Allah berada di langit, Allah itu bertempat duduk di atas arsy, maka ibadahnya khotiri tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali menyatakan, la tasihhul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah seseorang kecuali setelah dia mengetahui Tuhan, mengenal Tuhan yang disembah. Muslimin saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara poin yang pertama, sifat yang pertama yang kita wajib mengetahui adalah Allah Subhanahu wa taala itu wajibul wujud, wajib ada, dan keberadaan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan adanya kita, adanya makhluk ini. Dan dalil tanda adanya Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang kita tahu, adanya alam ini, adanya pertukaran siang dan malam. Pertukaran siang dan malam, adanya alam ini bukan hanya tidak dijadikan sendiri sahaja, tetapi adalah ada yang mengaturnya, ada yang menjadikannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu as-samawati wal ard wama bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka sendiri? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar dengan melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, yang kita belajar tentang ilmu tauhid, sifat 20 yang wajib kita kenal Allah Subhanahu wa taala, daripada wujud sampailah kaunuhu mutakalliman. Kita wajib belajar ilmu ini sebab ilmu ini adalah ilmu yang utama untuk mengenal pencipta kita. Muslimin saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang pada hari ini mereka tidak mendalami ilmu tauhid. Bila bercakap, seolah-olah mereka mengetahui semuanya. Disalah artikan, bercakap dengan orang ramai, bercakap dengan anak-anak buahnya, dia menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan kuasaan Allah Subhanahu wa taala sama dengan kuasa makhluk. Itu tidak betul. Ada orang yang menyatakan bahawa boleh bertoleransi dengan agama yang lain,
seperti mana yang berlaku sebelum ini, 2-3 minggu yang lepas. Ada orang yang menolong mencuci rumah ibadat kaum yang lain, yang kita tidak boleh terima, yang kita tidak boleh bertoleransi dalam hal agama. Ada orang yang menyatakan bahawa seolah-olah semua agama itu sama. Hadis Nabi SAW sebut, Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu yang paling tinggi dan tidak ada yang tertinggi daripadanya. Maka marilah sama-sama kita mendalami ilmu tauhid, mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui sifat-sifat kamalat, sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebab ilmu ini adalah ilmu keutamaan yang paling utama yang perlu kita belajar, yang perlu kita selidiki, yang perlu kita ada dalam diri masing-masing, diterapkan dalam diri anak-anak kita. Anak-anak muda sekarang, tolong dalami ilmu tauhid. Sebab kita beribadah, kita melakukan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala arahkan kepada kita. Tapi kepada siapa yang kita beribadah itu, kalau kita tidak kenal kepada siapa yang kita menyembah? Muslimin saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru-baru ini ada satu artikel ataupun iklan mengucapkan selamat hari agama sedunia, seolah-olah semua agama sama. Bila diajar kepada anak-anak muda, seolah-olah semua agama itu sama, mengajak kepada kebaikan, percaya kepada Tuhan yang satu, tapi agama yang lain mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kesannya tuan-tuan dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kesannya generasi yang akan datang, bila kita menerapkan pluralisme ataupun liberal yang sekarang makin berkembang, maka anak-anak kita, generasi yang akan datang akan ambil jalan mudah. Islam mungkin bagi mereka payah, susah, nak kena bersesak-sesak di dalam masjid, nak mai sembahyang Jumaat, nak kena berpuasa sebulan di bulan Ramadan, nak kena buat itu buat ini, tidak boleh buat itu buat ini. Maka mereka ambil jalan yang mudah, masuk agama lain. Na'udzubillah. Sebab tu kita kena terapkan dalam diri anak-anak kita ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana Allahu wa lam yakun syai' ghair." Allah Subhanahu wa taala ada sejak azali. Keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu qidam, tidak ada permulaan dan belum ada sesuatu pun selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Makna hadis ini bahawa Allah Subhanahu wa taala berada tanpa ada permulaan, tiada ada sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada masa tu angin, tidak ada cahaya, tidak ada kegelapan, tidak ada aras, tidak ada langit, tidak ada manusia, jin, malaikat, semua tidak ada. Waktu, masa, tempat tidak ada. Berarti Allah Subhanahu wa taala ada sebelum terciptanya tempat dan arah. Maka ia tidak berhajat kepada semuanya dan ia tidak berubah daripada mula. Tuan-tuan dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam At-Tahawi menyatakan, "Wa man wasafa Allahu ma'ana min ma'anil bashar faqad kafar." Barang siapa yang mensifatkan Allah dengan salah satu sifat manusia, maka dia adalah kafir. Di antara sifat manusia adalah duduk. Di antara sifat manusia adalah bertempat, perlukan tempat.
Di antara sifat manusia bergerak, di antara sifat manusia diam, di antara sifat manusia ialah berbicara dengan huruf, dia bunyi huruf, suara, bahasa. Maka itu tidak berhak kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, jagalah akidah kita daripada berpegang dengan kepada zahir ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mutasyabihat. Contoh seperti ayat mutasyabihat dalam surah Taha ayat 5 dan banyak surah yang lain. Allah sebut Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ayat ini tidak boleh difahami makna zahir semata-mata, kerana perkataan istiwa mempunyai banyak arti. Antaranya ialah duduk, antaranya ialah menetap, lurus, menguasai dan lain-lain. Makna yang sesuai bagi Allah Subhanahu wa taala ialah Allah menguasai arasy itu. Muslimin saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sebut lillahil wahidil qahhar. Allahul wahidul qahhar. Allah itu esa dan menguasai. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, inna Allaha khalaqal 'arsy izharan liqudratihi wa lam yattakhizhu makanan li zatihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencipta arasy untuk menampakkan kekuasaannya, dan dia tidak menjadikan arasy itu sebagai tempat duduknya. Muslimin saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka marilah sama-sama kita mendalami ilmu tauhid yang diajar oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah, yang disebut oleh Allah Subhanahu, yang dibawa oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah melalui fahaman Abu Mansur al-Maturidi dan Abu Hasan al-Ash'ari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita kefahaman dalam menuntut ilmu, kefahaman dalam agama. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Sesiapa yang dikehendaki Allah untuk menjadi baik, maka Allah akan bagi kefahaman kepada agamanya. Moga-moga kita tergolong dalam golongan orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-Nya yang baik, untuk menjadi hamba-Nya yang kenal kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل على رسولك سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah kamu setiap kamu melihat dan mengkaji, meneliti apa yang kamu akan sediakan untuk hari esok, yakni hari kiamat.
bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meliputi ilmu pengetahuannya dan meneliti apa yang kamu kerjakan. Muslimin saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan khutbah yang kedua, insya-Allah tuan-tuan dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjunjung segala titah perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, dan marilah sama-sama kita meningkatkan amalan kebaikan kita, kebajikan kita, meningkatkan ketakwaan kita dengan banyakkan ibadah, dengan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca Al-Quran, bersedekah dan sebagainya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh, termasuk golongan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala setiap masa. Marilah sama-sama kita banyakkan salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Jumaat yang mulia ini, dan juga hari-hari yang lain, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض الله عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك على ملكنا Kewahaduli yang maha mulia Sri Batuga Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Wa kadzalika Tuan yang terutama Datuk Seri Utama Ahmad Fauzi bin Haji Abdul Razak yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang. Allahumma dafa'anna al-bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha khassah wa min buldani muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzu bika min al-baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan sifat-Mu yang maha pemurah dan maha mendengar kami hamba-Hamba yang lemah ini, yang merayu kepadamu ya Allah agar Engkau angkat dan hilangkan segala wabak penyakit COVID-19 yang sedang melanda kami, agar dapat kami melaksanakan syiar-Mu dengan sempurna. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah mendirikan salat secara berjamaah serta mengeluarkan zakat dan melaksanakan wakaf. Rahmatilah kehidupan mereka, sesungguhnya hanya kepadamu jualah yang Ya Allah, doa kami mohon dan diperkenankanlah doa kami ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum. واسألوا الله من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.